Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Mahathir suruh ikat perut, Muhyiddin potong imbuhan, Perdana Menteri ke-10 yang dibenci sebab bantu penjawat awam. Anwar bukan skamer dan kelmarin, beliau membuktikan reformasi yang mahu dilakukan dikotakan. Walaupun dimaki hari-hari, tetapi Anwar tetap membela nasib lebih 1 juta penjawat awam. Penjawat awam turut berkongsi rasa teruja mereka menerima kadar gaji baharu melalui pelbagai hantaran di media sosial dan antaranya, Alhamdulillah, terima kasih Kerajaan Madani. Saya ucap terima kasih bagi pihak isteri saya sebagai seorang penjawat awam. Kenaikan gaji sekitar RM500 untuk beliau kali ini, kata beliau, lagi setahun akan naik sekitar 500 sekali lagi. Syukur Alhamdulillah, semoga Allah mempermudahkan urusan kerajaan Madani ini untuk memerintah negara ini, kata Zul Ismail dalam ruangan komen di Facebook. Jelas sekarang di era Mahathir, dia meminta penjawat awam membantu kerajaan dengan mengikat perut untuk mengurangkan perbelanjaan jabatan dan agensi masing-masing. Mahathir tiada idea bagaimana untuk mencari dana bagi membantu kaki tangan awam. Malah dalam satu hantaran video, Mahathir sinis terhadap cita-cita Anwar menaikkan gaji pekerja. Katanya, mana Anwar nak cari duit untuk beri kenaikan gaji yang tinggi kepada penjawat awam. Di zaman Muhyiddin paling tidak bertanggungjawab. Hanya memenuhi nafsunya untuk menjadi Perdana Menteri, dia mempunyai jemaah menteri paling ramai, iaitu 70 orang dengan penambahan sekitar 7.6 juta ringgit Malaysia setahun untuk membayar gaji lambakan menteri kabinet. Muhyiddin hanya fikir kuasa hingga sanggup amalkan scheme of things, membazirkan jutaan ringgit wang rakyat. Mudah Muhyiddin buat kerja. 800,000 penjawat awam pula dipotong imbuhan tetap keraian ITK dan imbuhan tetap khidmat awam ITKA. Orang politik diraikan, penjawat awam dipotong imbuhan. Berbeza dengan zaman Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim, Perdana Menteri tidak ambil gaji. Menteri pula ditolak 20% daripada gaji mereka. Tetapi kaki tangan awam dinaikkan gaji dengan melibatkan kos 10 bilion ringgit. Nampak bagaimana prinsip perjuangan Anwar. Rakyat marhain diangkat, pemimpin-pemimpin dididiknya berkorban untuk rakyat. Akhirnya, rakyat dapat manfaat atas segala usaha Anwar. Saya tertarik serta tersentuh dengan hantaran seorang pengguna Facebook yang merupakan pengundi Tambun. Sahabat Anwar Ibrahim, Alhamdulillah hari ini terbukti Perdana Menteri ke-10 mengotakkan janjinya. Di pagi hari penamaan calon PRU15 tempoh hari, aku dapat sarapan pagi semeja dengan Anwar. Sebelum ke tempat penamaan calon, aku luahkan kepada beliau berkenan gaji aku sebagai penjawat awam. Aku cerita kepada beliau komitmen aku dengan gaji yang aku peroleh waktu itu, potongan rumah, kereta, anak, sekolah dan segala bagai. Aku berkata kepadanya, harap kalau Datuk Seri dapat tolong naikkan gaji penjawat awam. Dia kata, doakan saya menang di Parlimen Tambun. Syukur Alhamdulillah hari ini gaji dah naik 8% dan tahun depan KGT naik RM100, Januari pula naik lagi 7%. Syukur Alhamdulillah, katanya. Saudara, Anwar yang dicaci hari-hari, Alhamdulillah hari ini demi hari, hari demi bulan dan tahun demi tahun, rakyat akan dapat menilai antara Anwar dan pemimpin-pemimpin sebelum ini. Anwar yang dicaci hari-hari, bekerja keras tanpa cuti, mencari pelabur dan menghapuskan korupsi semata-mata untuk mencari peruntukan untuk membantu kaki tangan awam ini. Nikmat apalagi mahu didustakan. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya. Adakah Anwar Ibrahim akan rombak kabinet minggu depan? Persoalan itu timbul. Minggu depan Anwar Ibrahim rombak kabinet? Itu menjadi persoalan daripada netizen apabila hari ini Anwar Ibrahim membuat pengakuan berani berkait dengan prestasi jemaah menteri Anwar Ibrahim.
Anwar Ibrahim kata dia mengaku bahwa ada ruang untuk memperbaiki kabinet. Prestasi menteri yang ada dalam kabinet Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim mengakui ada ruang untuk memperbaiki dan ada menteri yang cemerlang, ada menteri yang sederhana. Apabila Anwar Ibrahim sebut ada menteri yang cemerlang, ada menteri yang sederhana, bermaksud ada menteri yang tidak kompeten yang mungkin perlu. Dan wajiblah kalau sudah cemerlang, sudah diberi peluang, apalagi pecat sajalah, pecat dan ganti dengan orang lain. Itu pendapat netizen. Jadi mereka mahu kalau Anwar Ibrahim mengenal pasti menteri yang tidak kompeten, menteri yang tidak berguna, menteri yang tidak dapat berhebat dengan baik, pecat saja dan rombak kabinet. Minggu depan lagi cantik, kata mereka. Apa pula pendapat kamu? Buat apa nak simpan menteri kalau ianya tidak berfungsi? Buat apa nak simpan menteri kalau sekadar nak jaga parti tersebut? Buat apa nak simpan menteri kalau hanya sekadar nak jaga kuasa? Lebih baik pecat sajalah menteri-menteri itu supaya apabila itu dipecat, maka ianya akan membuatkan menteri dan kabinet akan menjadi lebih cemerlang dan negara kita lebih gemilang. Hari ini, Perdana Menteri bagi rating prestasi jemaah menteri. Dalam tempoh 2 tahun, pentadbiran Kerajaan Perpaduan, prestasi jemaah menteri diakui berada pada tahap memuaskan, kata Anwar Ibrahim. Perdana Menteri berkata beliau paling berpuas hati apabila kerajaan pimpinannya kini tidak lagi mengizinkan amalan lama seperti rundingan terus dan curi komisen. Tapi saya puas hati satu perkara, walaupun orang bangkit soal rasuah, kes ini, kes itu, yang penting sejak 2 tahun ini, saya tak izinkan amalan lama, rundingan terus, curi komisen. Itu saya hentikan, kata Anwar Ibrahim dalam satu sidang media hari ini memetik laporan bernama. Datuk Seri Anwar Ibrahim bagaimanapun berkata masih terdapat ruang yang boleh diperbaiki oleh kerajaan dalam meningkatkan lagi pencapaiannya kepada rakyat. Pada masa sama, Anwar berkata, walaupun ada beberapa pihak sudah tidak mahu lagi mendengar tentang isu tata kelola, namun beliau tidak boleh menafikan bahawa tata kelola baik adalah sangat penting. Orang tak mahu dengar isu tata kelola, tapi bagi saya ini masalah terbesar, kata Anwar. Bagi saya, tata kelola ini paling penting sebab kebocoran, rasuah, hilang dana puluh-puluh bilion, bayar hutang yang tidak sepatutnya kita bayar, katanya lagi seperti dilapor. Saudara, apa yang penting sekarang ini, Anwar Ibrahim juga mengakui bahawa beliau tidak pernah meninggalkan perjuangan dan agenda reformasi. Meskipun Anwar Ibrahim dikecam hebat oleh beberapa persatuan termasuk Parti Muda, namun Anwar Ibrahim masih mengakui dia tidak pernah meninggalkan perjuangan dan agenda reformasi. Yang orang cakap-cakap tu sebenarnya tak puas hati dan hanya benci sebab mereka tidak berkuasa lagi. Dengan kata lain, jealous lah tu kan. Jadi Anwar Ibrahim hari ini menegaskan bahawa ada ruang untuk menambah baik. Jadi persoalannya, apakah ruang itu ialah memecat yang tidak kompeten dan membubarkan ataupun membubarkan kabinet dan membuat yang perombakan kabinet yang baru? Sila tinggalkan komen Anda.